pula. Ya, oh, itu lagi. Sini ada guna. Perlu diketahui bahawa menjawab sebuah azan itu masih diperselisihkan para ulama tentang hukumnya. Apakah hukumnya wajib dengan dalil dua hadis terdahulu atau ia sekadar sunnah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar muazzin mengucapkan dua kalimah syahadah, beliau mengucap dan aku juga. Pendapat yang kuat bahawa hukumnya sunnah. Hukum menjawab sebuah azan sunnah, tidak wajib. Tetapi kita mesti train diri kita bila orang azan jawab. Tapi kalau ada perkara yang sedang kita buat, seperti kita sedang ada kelas, maka kita boleh teruskan. Walaupun orang azan, kita boleh teruskan, tak payah jawab pun tak apa. Sebab hukum menjawab azan sunnah. Mana datang sunnah? Sebab zaman Nabi azan dikumandangkan, ada sahabat yang sembang. Jika ada keluar, maksudnya boleh bercakap, tak bagi tahu dia boleh bercakap. Menurut jangan cakap waktu azan, nanti kepala bertukar menjadi haji, kuda. Okey, itu tak ada dalil. Kalau tak boleh cakap, macam mana nak jawab azan? Maka boleh cakap, boleh cakap. Jangan menakut-nakutkan orang dengan benda yang tidak sahih. Tarhib namanya. Islam tidak ada tarhib buat tarhib. Menggalakkan orang buat sesuatu ibadat dan kita kata ini pahala dia begini, ini pahala dia begini. Dan tarhib menakut-nakutkan orang. Maksudnya jangan buat macam ni, nanti dosanya macam ni. Itu tarhib. Jangan meninggalkan sembahyang, nanti begini. Yang kadang-kadang masyarakat kita benda ni diambil ringan. Maka dia menggunakan benda yang bukan benda Islam untuk menakut-nakutkan orang Islam supaya jangan buat suatu maksiat ataupun jangan buat suatu yang macam bercanggah dengan amalan agama lah. Seperti yang tadi disebutkan, jangan bising, jangan cakap waktu azan, nanti kepala kita diletik. Contoh, dulu gembok dekat kat Malaysia, saya tak ingat kat mana, ada banyak cerita orang, ada masjidlah pertama kan. Maka cerita dia kepalanya bertukar menjadi anjing sebab dia bercakap tak boleh cerita, dia menghina azan macam Allah. Benda itu tidak mustahil laku. Tapi untuk umat Muhammad, azan iqam yang amat dahsyat macam dikenakan umat terdahulu, Nabi dan doa kepada Allah Azza wa Jalla supaya umat Nabi tidak kena macam azab-azab yang umat lalu. Allah makbulkan permintaan Nabi. Maka umat sekarang ini dia tak akan berlaku kalau main tempat pergi tu, dia angkat bumi tu terbalikkan sama Nabi Lut. Maka umat Nabi Muhammad dia tak berlaku macam tu. Dia akan berlaku itu dengan cara yang lain. Apa jangkit ke apa benda ke, tapi dia tak yang dahsyat macam umat terdahulu, itu tak berlaku. Tetapi tak mustahil, Allah Maha berkuasa. Fa'al lima yurid, Allah boleh buat apa yang Allah suka. Tapi jangan kita menakut-nakut orang dengan benda itu. Dulu cerita mayat dari babi. Sebab dia nak, oh dia ni dulu buat kayanya tak pernah sembahyang, buat itu, buat ini, buat itu jadi babi. Tarhib buat tarhib mesti dia ada. Kita cakap di sini ada ahli motivasi yang ambil daripada suara kubur kan, yang konon-kononnya ada orang kena azab di kubur tu. Dalam ceramah motivasi dia ustaz, dalam ceramah motivasi dia ambil video itu yang boleh kita dapat di YouTube, mana-mana saja di internet. Dia kata, tuan-tuan ni, tuan-tuan dengar ni tuan-tuan, ada orang buat kajian, ada orang kena azab di kubur, itu video. Tak pernah tengok video tu kan?
dengar, tak boleh hidup dia. Kalau nak kita dengar apa yang berlaku dalam kubur, tak hidup dia, tak boleh nak hidup. Siksa Allah Azza wa Jalla sangat dahsyat yang tak boleh kita bayangkan, tak boleh bayang. Benda tu tak boleh bayang. Bila kita bila kita bayangkan azab-azab dalam kubur tu, jadi cerita tanah kubur. Tak tahu tanah kubur dia suruh. Tadi sebelum cerita kubur pun ada cerita. Musim kedua, tanah kubur patutnya diharamkan cerita tu. Sebab apa diharamkan? Sebab atas kesalahan, kalau saya cas dia, atas kesalahan dia lebih benar. Nabi pun tak tahu apa yang berlaku dalam kubur, melainkan hanya satu hadis saja, iaitu marra bi qabraini lalu kubur. Satu ini sedang diazab, dua-dua Nabi kata sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dua-dua ini tidak diazab dengan benda yang besar, tapi yang besar. Satu tak pasal kecil, yang satu lagi an-namimah, mengadu domba. Ambil domba tu beradu dengan kambing tu dengan adu domba ni nakal kanan orang, bawa kepada orang lain untuk tujuan pecah belah. Itu Nabi. Nabi kata mereka berdua sedang diazab. Ada tak Nabi beritahu macam mana cara azab dia? Tak ada. Nabi tak tahu. Nabi hanya tahu dia sedang diazab saja. Maka dengan wahyu kubur lain Nabi tak tahu. Mana Nabi tahu kubur ni kena azab ke, kubur ni tak kena azab ke? Melainkan dua kubur yang telah diberikan keisinan oleh Allah, wahyu kepada Nabi. Maka Nabi tahu dia azab. Maka Nabi kebak dua pelepah tu, Nabi cacap. Mudah-mudahan selagi mana pelepah ni basah akan mengurangkan azab, siksa orang dalam kubur tu. Yang kita cerita dalam kubur tu hebatnya, memayat dan hitam ke, gembung perut nanti sakit pecah, keluar ulat. Lain kalau mayat tu dari biar kat seminggu dulu memang ulat. Tapi ini baru meninggal, kemudian diuruskan, kena angkat burak dan bau busuk, macam-macam lah. Dengan kita sebut tadi, tak nafikan benda tu, itu kuasa Allah. Korek-korek kubur, air busuk penuh, itu semua cerita mastika. Yang mastika dah kurang, saya tak tahu dah ada atau dia dan lain lah. Tak ada nak pek dalam kubur sambung kerja mastika. Yang orang ni rogol anak dia, sumbang mahlak. Orang ini rasuah, orang ini curi duit orang, orang ini membutuh orang. Semua kena tak kubur cerita. Maksudnya semua nampak Abu Jahal yang menentang Nabi, mengangkat pedang, perang dengan Nabi. Abu Jahal mati perang Badar je, mati, kemudian mati macam perang, cucu kena terlibat pedang. Mayat Abu Jahal tak diceritakan, gembung perut pecah. Mayat Abu Jahal tak diceritakan, mukanya hitam, jadi setan, keluar kandung. Tu Abu Jahal tu kepala Quraisy, kepala musyrikun. Mereka nak salah kita ni adalah Rasulullah. Bukan saya nak kata ringan Rasulullah tu berat, tapi nak banding dengan ni kepala syirik, kepala yang menentang Nabi SAW. Zaman sekarang semua maksiat-maksiat yang buat itu yes besar, tetapi tak lebih besar daripada dosa syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kita ni nak tujuannya nak bagi pengajaran, tetapi cara salah. Maka kita buat cerita. Kita marah akan buat cerita, buat fantoming jenazah kubur, kita marah. Tak kira keluar termeliak, keluar biji mata, ular keluar, nampak tak tengok kan? Diharapkan akan buat, yang dibuat boleh pula. Akan buat tak boleh, yang dibuat boleh. Apa beza? Patutnya akan diharapkan sebab dia menceritakan benda lain, yang itu kita tak boleh nak bayangkan dengan akal fikiran kita. Boleh buat lagi suara malaikat. Tiba-tiba dalam kubur boleh keluar dalam musim kedua. Nasib tak. Satu lagi, itu satu dua. Nasib bila fahamkan dia lah, watak
Nabi tak dengar. Nabi tak dengar. Dan Nabi kata siapa dengar tak boleh hidup. Dia boleh dengar. Sama je pun jalan kali. Itu benda ghaib yang mesti dengan dalil, dan ini perkara berkaitan akidah. Maka benda itu tak wajar ditayang, bahkan wajar diharamkan. Kita tak salahkan pelakon-pelakonnya, pelakon-pelakonnya tak tahu. Tapi kita salahkan mana penampil-penampil itu. Mana penampil-penampil? Ini isu akidah, bukan? Seolah-olah you cakap mewakili Islam. Orang bukan Islam tengok cerita tak nak buku. Tengok, oh ni mayat orang Islam ni macam ni, macam ni, macam ni. Mayat ni buku berarti. Ha? Cantik lagi masa nak mati. Jadi orang Islam tak mahu lagi Islam. Sampai masuk Islam kan, misalnya lagi mayat tengok Islam, kau tahu. Jadi itu tak selayaknya untuk kita tayang itu perkara itu ialah perkara ghaib dan dia hanya Allah saja mengetahuinya. Dan kita tahu bahawasanya akidah ahli sunnati wal jamaah, Allah Ta'ala boleh ampunkan sesiapa saja Allah mahu. Allah Ta'ala boleh azab sesiapa saja Allah mahu. Siapa yang Allah azab dengan seorang itu, maka dia tidak akan dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Kita tak tahu orang yang buat rasuah ke bumi ini, mana tahu dia mati dan taubat. Mana tahu kemungkinan ada benda-benda amalan dia yang menyebabkan Allah Ta'ala kasih kepada dia, menyebabkan Allah Ta'ala ampun dosa-dosa dia. Itu semua hak Allah Ta'ala. Maka itu kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, walaupun kita banyak dosa. Bukan untuk menakut-nakut orang lagi. Kita nakkan supaya orang kembali kepada Islam, orang buat balik amalan Islam, orang bertaubat dengan cara betul. Bukan sebab tengok cinta tanah kubur dia takut, kemudian masuk Islam, ataupun dia kembali bertaubat. Itu caranya tak betul, salah, bahkan menelisih akidah ahli sunnah wal jamaah. Soalnya baru selesai. Wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil Islam dina. Antara doanya, dan aku bersaksi bahawa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah semata. Wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Muhammad itu hambanya dan rasulnya. Raditu billahi rabba, aku redha Islam, aku redha Allah sebagai Rabbku, wa bi Muhammadin rasulah, dan Muhammad sebagai rasul, wa bil Islam dina, dan Islam sebagai agama. Kalimat itu dibaca setelah muazzin selesai mengumandangkan tasyahud. Apabila muazzin telah selesai asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka riwayat ini menceritakan kita sebut wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil Islami dina. Hadis ini diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sabda Nabi, raditu billahi rabba, yakni Allah sebagai raja penguasa yang mengelola dan yang mengatur. Wa bi Muhammadin rasulah, iaitu utusan dari sisi Allah Muhammad. Sabda Nabi, kalimat itu dibaca setelah muazzin mengumandangkan tasyahud, yakni diucapkan setelah ucapan muazzin asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Lafaz ini bukan dari riwayat Ibnu Khuzaimah, namun lafaz berasal dari sabda Nabi. Barang siapa yang mendengar muazzin mengucapkan tasyahud dan seterusnya. Jadi itu boleh kita baca setelah muazzin sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita baca doa. Antara lain yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da faraghi min ijabatil muadzin. Dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai menjawab azan
Maka sunnahnya lepas orang habis azan selawat. La ilaha illallah. Kita menjawab la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat kepada Nabi. Lepas azan bukan selawat kepada Nabi sebelum azan. Lepas azan bukan sebelum azan. Azan pun kita bila azan, muazzin terus azan saja. Buka mikrofon terus letak kat telinga Allah. Bukan buka mikrofon Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu azan. Dah, azan dulu. Lepas azan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian baca doa yang selalu kita baca, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhlifu al-mi'ad al-furqan. Ya Allah, Rabb dari seruan yang sempurna ini, Rabb hadhihi da'wati tammah, seruan yang telah sempurna ni azan, was salatil qa'imah, dan salat yang ditegakkan ini, ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah, wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, bangkitkanlah dirinya di tempat terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Itu hadis itu sahih. Innaka la tukhliful mi'ad, maka disebut oleh para ulama hadis itu tidak sahih. Tambahan itu syaz, janggal, kerana tidak terdapat dalam semua jalur periwayatan hadis yang datang dari Ali bin Ayyashi, kecuali dalam satu riwayat Sahih Bukhari dan jalur Al-Bushbihani yang menyelesaikan jalur lainnya. Jalur periwayatan ini pun syaz kerana menyelesaikan semua jalur riwayat lain dari Sahih Bukhari. Banyak riwayat, tiba-tiba ada satu riwayat innaka la tukhliful mi'ad, maka riwayat itu dikira syaz. Syaz itu pelik. Maksudnya mukhalafatu siqah liman huwa awsaqu minhu. Hadis itu dah oleh siqah, tapi hadis-hadis yang lebih siqah daripadanya menyelisih apa yang diriwayatkan oleh dia. Maka tambahan innaka la tukhliful mi'ad dari sudut sanad hadisnya dhaif, lemah. Walau bagaimanapun, ada sebagian ulama yang menyatakan siapa yang sebutkannya itu berdasarkan secara umum ayat Quran, innaka la tukhliful mi'ad, kerana Allah itu tidak memungkiri janji. Tetapi Allah a'lam, yang lebih jelas kita hanya berhenti setakat wa'adda, setakat itu sajalah. Innaka la tukhliful mi'ad itu kita tak sebut. Nak buang susah sikit sebab kita tak biasa buat. Tak apa, pelan-pelan. Yang sebelum-sebelum itu sah. Antara fadilat orang yang membaca doa ini, siapa yang mendoakan kepada Nabi wasilah, bagi Nabi wasilah, atau berdoa supaya Nabi dapat tempat maqaman mahmud, tempat yang terpuji itu. Tempat terpuji itu dalam satu syurga. Dalam syurga Allah Ta'ala menentukan, Allah Ta'ala menetapkan untuk Muhammad. Tetapi Nabi kata, siapa yang doa kepada Allah Ta'ala lepas azan untuk aku diberikan tempat itu, maka halat lahu syafa'ati, maka dia halal untuk dapat syafa'atku pada hari akhirat esok. Kalau kita baca doa ni, fadilatnya kita mendapat syafaat Nabi pada hari akhirat esok, insya-Allah. Mudah-mudahan, amin. Tapi kalau dia baca doa ni sebenarnya Nabi pertama itu ada masalah. Belum tentu lagi dapat syafaat. Orang yang dapat syafaat Nabi ini orang yang cinta kepada Nabi dan beramal yang sunnah Nabi. Kalau boleh segala perkara nak cek ini Nabi buat ke tak, itu dia orang yang menjaga sunnah Nabi. Maka kita baca doa ini dengan harapan kita mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari akhir esok, hari yang apa-apa pun tak boleh menolong kita, melainkan amalan soleh kita dan pertolongan syafaat al-uzma, syafaat yang besar ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yad'u li nafsihi bainal
untuk bercakap pada waktu itu aula kita beliau azan. Kita sambung yang lepas kita tak ada kumpulan kesalahan dalam berdiri. Kumpulan kesalahan dalam berdiri yang disebut pertama ialah tarku raf'il yadain inda tahriman wa ruku' wa inda raf'i minhu. Tidak mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, rukuk dan bangkit dari rukuk. Disebut 3 di situ. Maka antara kesalahan orang yang lakukan salat ialah mereka tidak mengangkat tangan ketika mana nak rukuk, takbiratul ihram, kemudian nak rukuk, kemudian bangkit dari rukuk dia tak angkat tangan. Maka ini kesalahan. Faba'duhum yatruku raf'al yadain 'inda at-tahriman. Sebagai orang dia tak angkat tangan waktu takbiratul ihram. Dan sebagainya rukuk. Sebagainya waktu bangkit dari rukuk dia tak angkat tangan. Wa ba'da al-qiyam min at-tashahhud al-awwal. Dan yang keempat, yang bangkit daripada tasyahud awal untuk ke rakaat yang ketiga, di situ juga kita angkat tangan. Maka ada 4 tempat angkat tangan yang tak pernah ditinggal oleh Nabi SAW dan para sahabat. Takbiratul ihram, nak rukuk, bangkit dari rukuk, rakaat kedua pada tasyahud awal, bangkit untuk rakaat ketiga. Itu 4 tempat kalau boleh jangan tinggal untuk mengangkat tangan. Siapa yang meninggalkannya, maka dia telah melakukan kesalahan. Walau bagaimanapun sembahyangnya tidak batal, sah. Wa rubbama tajidu qasman min haula'i tarikin hadhihi sunnah fi salatihim yaf'aluna hala qawli raf'iha min al-akhta' misl raf'il yadain fi takbirat as-salat al-mayyit. Orang-orang yang meninggalkan angkat tangan ketika tempat yang telah disebutkan, kadang-kadang dia mengambil berat tentang mengangkat kedua tangan waktu sembahyang mayat. Waktu sembahyang mayat jangan. Rajin pula dia angkat 4 kali takbir. Kalau ikut riwayat bagaimana cara Nabi sembahyang mayat, Nabi angkat tangan. Nabi angkat takbiratul ihram, Allahu akbar. Rakaat kedua, takbir kedua, Allahu akbar. Takbir ketiga, Allahu akbar. Dan takbir keempat, Allahu akbar. Nabi angkat tangan. Waktu sembahyang jenazah. Dan sembahyang hari raya. Sembahyang raya 5, 7, 5. Boleh 4, boleh takbir raya. Jadi Allahu akbar. Itu memang tak ada orang yang miss. Tak ada orang yang miss angkat, mesti angkat. Tapi yang 4 tempat yang selalu di sembahyang itu dia buat ada balik, dia tak angkat. Wa ba'duhum yahtaju bi ahadith laysa laha asl. Sebagai orang mengambil hadis yang tidak ada asal langsung. Man rafa'a yadayhi fi shalah fala salata lah. Dia ambil satu hadis yang tak ada asal. Hadis kedua, siapa yang mengangkat kedua tangannya dalam sembahyang, dia tidak sembahyang. Maksudnya siapa angkat takbir dalam sembahyang, sembahyang batal. Hadis itu la asal lahu, tak ada riwayat ataupun ulama tak jumpa sanad. Tapi orang guna hadis itu untuk kata tak payah angkat dalam sembahyang, tak angkat. Maksudnya rukuk, Allah sami Allahu liman hamidah, Allah tak payah dia tak angkat. Dia angkat tangan takbir ihram je. Sebab hadis itu tak betul. Wa bimisli qawli Ibnu Umar ara'aytahum rafa'akum aydiyakum fi salati hakadha wallahi innaha la bid'ah wa ma zada Rasulullah ala hadha syai'an qad wa awma ma ila tadyin. Dan sebagian menggunakan riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia kata, khabarkanlah kepadaku tentang kalian yang telah mengangkat kedua tangan kalian seperti ini. Demi Allah, sesungguhnya itu adalah bid'ah. Rasulullah tidak menambah sedikit pun di atas ini. Maksudnya ada satu riwayat Umar kata, jangan angkat tanganlah bila tersembahyang, angkat tangan macam ni, bid'ah. Hadis itu pun tak boleh dipakai, sanadnya pun tak sahih. Maka itu kadang-kadang dijadikan sebagai dalil untuk sebagai orang tidak mengangkat tangan mereka di dalam rukuk, bangun dari rukuk. Kemudian wa mimma yaj'alu qawli Ibn Hibban muta'ayyinan anna thabit Ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza iftataha as-salat rafa'a yadayhi wa mankibayhi
hadwa mankibai, bersetentang dengan bahu dia. Hadwa mankibai, ini bersetentang dengan bahu dia. Wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', bila bangkit dari rukuk, Nabi angkat juga dua tangannya. Hadwa mankibai, sama setentang dengan bahu dia. Jadi hadis yang pertama tadi itu yang tadi Ibnu Umar kata bid'ah, angkat tangan sembahyang, itu tak betul. Kerana dia bercakap dengan hadis yang sahih, Ibnu Umar kata Nabi angkat tangan dalam 3 tempat yang telah disebutkan. Dan telah diriwayatkan oleh para sahabat, lebih kurang 50 orang sahabat, termasuk dari 50 orang sahabat itu 10 yang dijanjikan syurga, yang menyatakan angkat tangan dalam 3 tempat yang telah disebutkan. Qala Imam Bukhari, qala Al-Hasan wa Humaid bin Hilal, kata Hasan wa Humaid bin Hilal, kana ashabu Rasulillah, adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengangkat tangan-tangan mereka. Lam yattazni ahadan min ashabin Nabi duna ahad, tak ada sampai terkecuali. Semua sahabat Nabi mengangkat tangan mereka bila mana nak rukuk, bangkit dari rukuk, dan juga yang tasyahud awal, nak ke rakaat yang ketiga. Wa qala wa lam yazkur inda ahli an-nadar mimman adrakna min ahli al-Hijaz wa ahli al-Iraq minhum al-Humaydi wa Ibn al-Madini wa Ibn Ma'in wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Rahawai wa haula'i ahli ilmi min baina ahli zamanihim, falam yazkur inda ahli minhum adima fi tark raf'il aidi. Semua para ulama Hijaz dan para ulama Iraq, antara yang terkenal Al-Humaydi, Humaydi ini Syekh Al-Bukhari, wa Ibn al-Madini wa Ibn Ma'in, itu semua ulama hadis jarh wa ta'dil, wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Rahawai, semuanya tak pernah meninggalkan mengangkat kedua tangan mereka. Wala an ahad min as-sahabat, tak seorang sahabat pun takkan annahu lam yarfa'u yadayhi. Wa qala Ibn al-Qayyim, kata al-Imam Ibn al-Qayyim, wanzur ila al-amali fi zaman Rasulillah wa sahabati khalfah wa hum yarfa'una aydiyahum fi salati 'inda ar-ruku' wa raf'i minhu. Semua kalau kita tengok zaman Nabi, para sahabat, mereka itu mengangkat kedua tangan mereka ketika mana nak rukuk dan bangkit dari rukuk. Summa al-amal fi zaman as-sahaba ba'du, hatta kana Abdullah bin Umar idza ra'a man la yarfa'u hasabahu wa huwa 'amalu ka'annahu ra'il 'ain. Dan juga sehingga ada sebagai riwayat Ibnu Umar, dia tengok orang tak angkat tangan waktu yang ketika tempat itu, dia ambil balik kunci balik. Ibnu Umar, maksudnya Allah pada rukuk kah? Bangkit dari rukuk kah? Tak angkat Umar ambil batu balik. Takkan sunnah, tapi tak angkat Ibnu Umar balik. Qala al-Marwazi, kata Imam al-Marwazi, wa ajma'u ulama al-Ansar ala mashru'iyyati dhalika illa ahli Kufah. Semua ulama negara-negara Islam, Ansar, mana-mana tempat pun, ada mana-mana zaman, semuanya mengangkat tangan mereka, melainkan ahli Kufah. Mereka orang Kufah saja. Siapa orang Kufah? Syiah saja yang duduk semalam angkat. Tengoklah cara sembahyang apa, lain daripada kita. Orang angkat sekali nak 3, jangan terangkat. Yang waktu takbir tu dia tu, tu Syiah ya. Lain tak dia katakan, tapi bila nak bagi salam, ambil ketuk perut. Itu Syiah. Dan dia tak angkat tangan, pakai isdad. Bahkan ada yang tak angkat terus, macam tu Syiah sembahyang tak tepi. Jadi itu semua ahli Kufah. Tapi ulama-ulama Islam semua katakan dalam tempat-tempat ni tadi. Wa qala al-Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, la yahillu li ahadin sami'a hadith Rasulillah fi raf'il yadayn fi iftitah as-salat wa 'inda ruku' wa raf'i min ar-ruku' an yatruka al-iqtida' bi fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak halal bagi seseorang yang telah mendengar hadis Rasulullah dalam mengangkat kedua tangannya waktu iftidah, waktu maksudnya takbirul ihram, dan ketika mana nak rukuk, dan ketika mana bangkit daripada rukuk, untuk meninggalkan perbuatan itu. Dia mesti siapa yang terdengar hadis Nabi ni, dia kena buat. Kata Imam Syafi'i rahimahullah. Sebab tu Imam Syafi'i dikatakan nasrul sunnah. Imam Syafi'i ini membela sunnah Nabi. Semua sunnah Nabi itu jangan ada yang ditinggalkan, semua mesti buat. Maka jelas daripada Imam Syafi'i. Wa an Abdul Malik bin Sulaiman sa'altu Sa'id bin Jubair an raf'il yadayn fi shalah faqala wa syai'un tazayyana bihi salatuh. Daripada Sa'id bin Jubair ditanya tentang mengangkat kedua tangan dalam sembahyang, dia kata wa syai'un tazayyana bihi, itu suatu yang telah menjadi perhiasan sembahyang kamu.
Sehingga pada zaman dulu ada ulama yang nak dibunuh pun sebab angkat tangan. Sebab dia beraktifat tak payah angkat tangan. Tiba-tiba kalau angkat tangan dia dah dibunuh. Itu melampau. Wasunnah rafa'aini mamdudatul asabi'. Dan sunnah dalam mengangkat kedua tangan itu mamdudatul asabi'. Tangan kita straight tegak, mamdudatul asabi'. La yukhriju baina wa la yadhmuha. Tidak macam ni, tidak macam ni. Mamdudatul asabi', kita tak begini, kita tak terlampau enggan. Macam ni. Mamdudatul asabi'. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaj'aluhuma hadwa mankibai. Dan Nabi menjadikannya hadwa mankibai, setentang dengan bahu. Ini hadwa mankibai. Wa rubbama kana yarfa'uhuma hatta yu'adiya bihima furu' udhunain. Dan kadang-kadang Nabi akan tinggi sikit sehingga furu' udhunain, telinga. Anak telinga ni kita angkat sikit, setentang dengan anak telinga. Hadwa mankibai, angkat sikit ila furu' udhunain. Tak payah sentuh anak telinga. Hadwa begini, setentang dengan telinga dan setentang dengan bahu. Tak payah ukur. Agak-agak lebih kurang. Jangan nak ambil pembaris sangat. Sama lebih kurang. Kita nak pakai ini bahu, panas bahu. Ini panas telinga. Panas telinga ni. Tak payah kena pembaris lah. Begitu saja kita anggarkan. Ada orang pun mungkin dia kata hilang furu' udhunain, sehingga lah furu' udhunain ni cuping telinga ni, dia pun mesti kena dia kata. Sebab hadis kata ila, bukan maksud ila furu' udhunain, bukan sehingga furu' udhunain itu kena. Dah hadwa mankibai ataupun ila furu' udhunain, ataupun setentang dengan anak telinga ni, setentang. Jadi itu yang Nabi buat. Ada orang angkat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka dia tak ada itu Nabi lah. Hadwa mankibai. Takbiratul ihram macam tu, takbir nak rukuk macam tu, takbir bagi berrukuk macam tu, sama. Nak rukuk Allahu Akbar, rukuk pun bukan nak rukuk bagi sana Allah alhamdulillah sikit mesti dia nak kan. Terus ke atas. Itu yang Nabi buat di dalam mengangkat kedua tangan baginda ketika mana rafa' yadayhi takbir. Wa kana yarfa' yadayhi daratan ma'a takbir. Kadang-kadang Nabi mengangkat kedua tangannya sekali dengan takbir. Allahu Akbar sekali. Wa daratan ba'da takbir. Kadang-kadang lepas takbir. Allahu Akbar. Wa daratan qablahu. Kadang-kadang sebelum takbir. Allahu Akbar. Itu tiga cara yang disebut dalam hadis tentang cara Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir. Ini tiga cara. Satu tentang Allahu Akbar. Satu Allahu Akbar. Satu Allahu Akbar. Ada tiga cara. Itu semua kita buat bertukar-tukar. Namanya sunnah tanawwu, sunnah yang pelbagai. Kadang-kadang kita buat Allahu Akbar. Bila waktu-waktu lain pula kita buat sekali. Yang selalu kita buat ni serentak. Allahu Akbar, itu yang selalu kita buat. Maka kalau boleh sembahyang-sembahyang lain kita tukar. Allahu Akbar. Atau pakai dulu Allahu Akbar. Tukar-tukar. Itu namanya sunnah tanawwu. Mazhab mana pula bawa dia? Apa kena orang tu? Itu salah. Kalau macam tu. Jadi oleh kerana dia telah jelas dalam hadis, maka kita berdasarkan apa yang Imam Syafi'i cakap tadi. Barang siapa yang telah mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka tak ada lagi peluang untuk dia tak nak buat. Itu kan dari Imam Syafi'i. Maka kita pun mengambil dan wasiat dia. Maka dalam hadis Nabi cara mengangkat takbir macam tu, maka kita buat macam tu. Baru sembahyang kita sebenarnya tak boring. Apa maksudnya? Bila kita tahu, maka kadang-kadang
ada orang dia buat serentak, dia jumpa orang sebelah kita, dia takbir dulu baru angkat tangan. Orang sebelah sana dia angkat tangan dulu baru takbir. Maka dalam sembahyang kita bukan nak seragam. Dalam sembahyang kita nak ikut kepelbagaian yang Nabi ajar. Maka sembahyang kita pelbagai. Yang mana tak ada pelbagaian kita jangan dipelbagaikan. Kan? Kalau takbir dia baca tu dia pelbagai. Atau apa-apa. Yang ni dah macam ni Nabi ajar, macam ni. Nanti itu satu. Kemudian isnad yadi wa kana bi wad'iha ala sadri atau tatlaku fawqa as-sirra. Nanti kita masuk dalam bab isdal yadi. Isdal dia tak macam ni. Isdal dia biar tangan di bawahnya. Itu isdal namanya. Maka dalam meletakkan tangan atas dada pula pun Nabi ada macam jenis. Ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat, macam-macam cara lah. Jadi bila kita semayang, kita tahu kepelbagaian yang boleh tu, maka barulah semayang kita selalu. Dan kita tahu setiap yang kita buat ini Nabi buat, setiap ini Nabi buat, barulah semayang kita agak rasa keyakinan dan kita tahu bahawa kita buat ini Nabi buat. Dia berbeza dengan orang yang semayang hanya tahu semayang saja. Allah Habis lah, bagi salah. Dia berbeza dengan orang buat. Ini Nabi buat macam ni. Lain. Rukuk ni aku buat macam ni, rukuk ni disebut dari hadis. Tahu? Nampak? Ada beza. Orang buat tanpa ilmu dengan orang buat dengan ilmu. Lain. Untuk dapat khusyuk dalam semayang, pertama kita kena ilmu tentang semayang tadi itu. Bagaimana pergerakan Nabi dalam semayang. Bila kita tahu pergerakan Nabi dalam semayang, maka bila kita semayang, itu dihadirkan. Maka kita yakin, kenapa kita buat macam ni? Nabi buat. Kenapa kita angkat takbir macam ni? Nabi buat. Kenapa tak angkat takbir macam sebab orang? Allahu Akbar. Sebab Nabi tak buat. Kita tahu hak mana yang Nabi buat, hak mana yang Nabi bukan buat. Daripada takbiratul ihram sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Nanti kita akan tengok. Bagi salam pun ada berbagai cara Nabi bagi. Salam jangan macam kita saja. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu saja. Ada 4 cara Nabi bagi salam. Yang itu dituntut untuk kita pelbagaikan. Barulah semayang kita akan seperti sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan. Bila dia dah biasa, dia nak ubah tu susah sikit. Dia memerlukan masa dulu lah. Dia kena masa lah pelan-pelan. Tapi kalau kita nak, boleh saja. Nak si budaya, tak nak si budaya. Apabila nanti kita sambung tentang isbal yadin, tidak letakkan di dada ataupun bawah dada ataupun bawah atas pusat. Mana kita letak atas pusat kah, bawah pusat kah, atas dada, mana tu? Allahu a'lamu bis-shawab. Ada soalan? Mana datang, kadang-kadang datangnya daripada ijtihad. Ijtihad tu mana datang? Datang daripada cara nak faham nas. Adapun cara mana ijtihad datang, kalau dia tak ada suatu dalil yang jelas, maka datanglah berbagai bentuk. Ataupun boleh jadi ijtihad saja tak berdalil, boleh. Ijtihad saja tak berdalil, itu pun boleh tak? Contoh yang telah kita sebutkan yang sebelum ini, mana tak lapas maya, lapas niat, kerana cara faham dia apa yang Imam Syafi'i cakap. Ada tak lapas niat?
Iaitu Abu Abdillah Zubairi yang telah kita sebutkan sebelumnya. Imam Syafi'i cakap, perkataan Imam Syafi'i itu bagaimana dipahami oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Ada tak perbezaan? Bila perbezaan itu dalam mazhab, melalui Imam Mazhab. Imam Mazhab kita bermula dengan Imam Syafi'i atau Abu Hanifah, Imam Malik, Ahmad bin Hanbal, yang mereka ni pandangan mereka sebenarnya dekat dengan sunnah. Mungkin ada berbeza 2-3 benda, tapi kebanyakan majoritinya ada dalil sunnah yang boleh kita tengok secara saja boleh nampak. Seperti Al-Um, bukan kita Al-Um Imam Syafi'i, tak beberapa ahli syukur saja. Tengok dalam bab ini dia buat hadis, nampak lagi. Oh, ini pandangan Imam Syafi'i, ini dalilnya. Tapi buka buku Syafi'iyah, kenapa ni? Lain lah. Kenapa tak sama dengan Al-Um? Ada yang ijtihad dalam mazhab, yang ada ijtihad mutlak, ada ijtihad mutlak, ada ijtihad dalam mazhab saja, ada ijtihad dalam juzuk tertentu. Banyak lupa ijtihad. Jadi ijtihad dalam mazhab, maka aku nak ijtihad ini, ijtihad tengok dalam pandangan mazhab Syafi'i saja. Boleh? Maka dia tengok Imam Syafi'i tahu apa? Syafi'i An-Nawawi tahu, Ramli tahu, Khatib Syarbini tahu. Kemudian dia rumuskan ijtihad, bawa keluar situ, jadi lain. Lagi jauh kita masuk dalam mazhab, maksudnya perbahasan mazhab, lagi jauh kita daripada dalil. Sebab itu kita ada matan dan kita ada syarah. Kalau kita buka kitab, ada matan, ada syarah. Matan simple. Dalam mazhab Syafi'i kita ada matan Abi Syuja'. Dalam mazhab Syafi'i, matan Abi Syuja' simple, nipis saja. Jadi kalau kita belajar dalam mazhab Syafi'i, kita baca matan Abi Syuja'. Tapi yang berjela-jela jadi berjela-jela itu syarah. Memang ada ulama seperti yang mensyarahkan pada Abi Syuja', kita ada ikhna, yang belajar dekat budak-budak yang mana ambil Sanawi I'dadi, belajar ikhna. Itu syarah pada matan Abi Syuja'. Maka bila syarah, macam-macam lagi lah syarah. Ada syarah kepada syarah, dah syarah lagi. Maka dijauh. Maka pengajian matan, mengaji fiqh cara matan. Faqala Syafi'i wa qala An-Nawawi hadha sunnatun mu'akkadah. Kadang-kadang mudah di sikit. Wa dalilu aqlul satu hadis. Kemudian dalam bab ini pula kata Imam Syafi'i atau kata ashabuna, qala ashabuna, kata ulama-ulama mazhab Syafi'i, ianya makruh. Stop. Itu matan. Maka bila kita mengaji matan, kita jauh daripada dalil. Bila jauh daripada dalil, kita apa kata? Tak tahu nak cari punca. Bila tak tahu nak cari punca, sebab itu cara pengajian lama, bila kita belajar cara begitu, okey ustaz, apa hukum ustaz? Okey, dalam mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Apa dalil ustaz? Jangan bertanya lagi dalil. Sebab ulama kita telah menentukannya. Kenapa jadi macam tu? Kenapa jadi macam tu? Sebab ustaz mengaji matan. Dari matan ustaz mengaji syarah. Syarah. Ada ulama yang syarah benda yang akan berlaku. Ataupun kalau jadi bini-bini apa hukumnya? Ada andai. Macam saya dah bagi contoh sebelum ni kan. Pegang kemaluan batal. Mazhab Syafi'i batal wudu. Kemudian dalam syarah tu, okey. Andainya baru kalau jumpa kemaluan tepi jalan, apa hukumnya juga? Benda yang tak berlaku lagi, tapi andaian itu yang penuh syarah tu. Bila penuh syarah yang kita di cara mengaji syarah saja, tanpa kita bawa kepada jalan yang betul, bawalah kepada jalan asas dulu, baru masuk exit, baru betul. Maksud saya, tengok pengajian yang banyak sekarang. Okey, hukum ini dalil Quran ini. Qala Allah Ta'ala sekian.
Hadis Nabi kata apa? Hadis Nabi kata sekian-sekian, hadis 1, hadis 2, hadis 3, hadis 4, hadis 5, hadis 6. Okey, apa ulama faham hadis ini? Tengok, Imam Ahmad kata apa? Malik kata apa? Syafi'i kata apa? Abu Hanifah kata apa? Kemudian ulama lain pula, apa yang dipaham hadis itu? Kita sebenarnya kita dapat tahu punca dia, kemudian baru kita tahu syarah ulama itu kenapa berbeza. Berbeza. Maka bila ditanya kepada Ustaz, apa hukumnya? Okey, hukumnya begini. Al-Quran kata begini, hadis kata macam ni. Okey, kenapa berlaku perbezaan? Syafi'i faham macam ni, Abu Hanifah faham macam ni, Imam Malik faham macam ni, Ahmad bin Hanbal faham macam ni. Oh, baru kita nampak berbeza dengan ngaji mata. Ngaji ini sunnah, ini hukumnya harus, sunnah bla sunnah harus, sunnah harus, sunnah harus, sunnah harus. Ustaz, apa hukumnya? Mazhab Syafi'i kata makruh. Kenapa makruh? Mazhab Syafi'i kenapa makruh? Tuan-tuan jangan pandai-pandai tengok mazhab lain ni. Mula sebab dia tak mampu nak bawa orang kepada asal. Kenapa? Bila tak mampu nak bawa orang kepada asal, maka dia sendiri mencari-cari berabu-rabu. Mana cari dalil apa ni? Kenapa? Pegang kemaluan batal. Kenapa? Kalau tanya sebagian, okey, apa hukum pegang kemaluan tak guna batal itu dah? Hukumnya batal. Itu kata dalilnya. Apa dalilnya? Itu tak tahu. Tapi mazhab Syafi'i itu betul. Kenapa? Tak tahu. Sebab cara pembelajaran tidak bawa kepada asal. Jadi, kalau kita tengok pandangan mazhab Syafi'i yang ada sekarang ini, kita ambil kitab al-Umm, Inat al-Umm, dan pandangan Syafi'i yang ada sekarang dekat Malaysia contoh, akan kita dapati sangat berbeza dengan Imam Syafi'i. Sangat berbeza dengan Imam Syafi'i. Itu realiti. Sebab itu bila kita kata lapas niat sebenarnya bukan Syafi'i, sebab merujuk pada asal al-Umm. Dalam al-Umm, qala Rabi', kata Rabi', kata Asy-Syafi'i, ada satu sanad ni. Maka belajar kita al-Umm macam belajar kita hadis. Ada sanadnya, kita tahu mana sumber dia. Kemudian baru kita dapat beza mana yang Imam Syafi'i yang diterus berdalil, mana yang Imam Syafi'i ijtihad dia, baru dapat tahu. Seperti takbir raya. Takbir raya yang dalam hadis Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Satu. Tapi Imam Syafi'i sebut barang siapa yang bertakbir seperti mana yang telah disifatkan dalam hadis, maka dia bagus. Tetapi siapa yang nak menambahnya berikutnya, maka apa yang dirujuk pada hadis itu yang Imam Syafi'i kata dipilih. Tetapi aku melihat faqala hasan, bagus bagi mereka yang sebagainya menambah Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Maka kalau itu apa yang Imam Syafi'i pilih, yang mana ada hadis, tetapi dia tidaklah agak strict dalam waktu, maka siapa nak sambung itu silakan. Tapi kita tahu, maka Imam Syafi'i tahu hadis katakan itu saja. Itu adalah al-Umm. Tapi berbeza dengan apa yang sedang kita sekarang sedang praktikkan sekarang. Maka itulah yang menjadi konflik dalam masyarakat kita. Ada orang nak mengaji, maka dia nak sampaikan apa dalam mengaji tu. Yang orang yang dah amal ini dengar lain, betul Ustaz ni sesat pun. Sebab itu sebenarnya itu. Sebab itu kita open. Kita tak suruh ikut kita, no, tak payah ikut saya. Pergi ke kedai LO. Dah, saya tunjukkan. Pergi ke kedai LO, buka LO. Semua bapak yang kita persisihkan sekarang. Maka buka. Yang mana yang dah memang Imam Syafi'i sebut atas ijtihad dia, maka kita tahu itu ijtihad. Seperti kunut subuh. Maka Imam Syafi'i memang diijtihad bahawasanya kunut subuh dibaca setiap pagi. Kita tahulah, memang kita sebigaikan kunut subuh. Tapi, contoh, doa ramai-ramai, Imam Syafi'i tak kata. Dan Imam Syafi'i tak ijtihad dia. Kunut dia kata.
Bila kita cakap macam tu, orang rasa kita kurang ajar macam no. Kita kata itu sebab ulama lain juga kata begitu. Mungkin Imam Syafi'i tersilap dalam bab ini. Maka yang betulnya ialah sekian dan sekian dan sekian. Sedikit pun tak menjatuhkan kredibiliti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Tak ada siapa yang boleh jatuhkan diri dia. Maka bila kita kata dalam mazhab Syafi'i ini pandangannya, tetapi menurut hadis yang digunakan pakai oleh mazhab Syafi'i itu tidak kuat, maka kita beramal dengan apa yang disebut oleh Imam Ahmad bin Hanbal contoh. Imam Ahmad bin Hanbal kerana dalilnya kuat. Ada masalah macam tu? Ada masalah? Ada. Yang jadi masalah apa? Iri hati, hasad, nak tunjuk pandai, benar-benar lah. Baru baca satu kitab, nak tunjuk pandai. Baru grad muda lagi ni, ustaz kita tua-tua ni, tak hormat. Siapa itu hormat ni? Kita hormat. Cuma kita menyatakan ini pandangan dan pandangan ini lebih kuat. Itu saja. Sepatutnya kita, oh begitu rupanya. Alhamdulillah dapat ilmu kita pada hari ini. Barulah kita kenal mazhab kita. Barulah kita kenal kenapa terjadi perselisihan ulama. Barulah kita tak bergaduh kalau ada perselisihan ulama. Ulama pun tak bergaduh. Kita duduk gaduh apa? Maka tugas kita menyampaikan saja. Orang nak terima, orang tak nak terima, itu bukan kerja kita. Kerja kita sampaikan apa yang betul. Apa yang tak betul kena cakap. Walaupun orang tak suka, kena cakap juga. Yang penting niat telah saya sebut dulu dah. Niat menuntut ilmu ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla. Ikhlas untuk buang kejahilan dalam diri kita. Ikhlas untuk buang kejahilan dalam masyarakat kita. Dan bukanlah menuntut ilmu itu untuk berbangga-bangga dengan ulama, untuk berdebat dengan ulama, dan untuk berdebat dengan orang bodoh. Itu bukan menuntut ilmu. Maka tak mau debat, paling pun tak mau debat. Kalau you nak terima, you terima. Kalau tak nak, sila bawa. Kerana kalau lagi banyak debat, sebenarnya mengeraskan hati. Bila mengeraskan hati, kita bergaduh pun tak habis. Tapi kalau masing-masing tawadhu, mungkin ini ilmu yang kita dapat waktu ini, yang lepas-lepas ustaz-ustaz kita dapat. Mudah-mudahan alhamdulillah, mudah-mudahan yang ustaz-ustaz yang telah pergi itu Allah Ta'ala berikan jalan juga sebab ada ilmu mereka. Dan kita disuruh untuk beramal dengan ilmu kita. Dan pada waktu yang kita dapat, pada waktu ini kita menyatakan ini salah, sedangkan 20 tahun kita telah buat. Itulah ilmu namanya. Dan ilmu tidak mengenal kejumudan. Ilmu ialah benda hidup dan bergerak terus. Hari ini kita rasa kita buat ini betul. Mana tahu tahun depan kita berjumpa dengan dalil lain. Oh, rupanya salah juga kita. Alhamdulillah dapat lagi kebenaran lagi. Itulah ilmu. Kalau kita tak mau menerima apa yang orang sampaikan, tutup telinga, ayalah tak wahabi, duduk. Sampai bila kita dapat ilmu? Dan itu sombong namanya. Maka lapang dada dan kita dengar. Dan bila kita dengar, tak semestinya kita ikut. Maksud saya tak semestinya kita ikut. Kalau kita masih ada ragu-ragu dan kurang yakin dengan ustaz ni, maka kita masih ada lagi peluang untuk mengkaji. Peluang tanya ustaz ni pula. Peluang lagi mengkaji, tengok baca buku. Tengok buku yang ustaz beritahu betul tak? Cek. Kita masih ada ruang. Bukannya apa yang saya cakap hari ini wajib tuan-tuan kena ikut. Cuma saya bagi dia, okey, ini macam dia cakap, maka rujuklah apa yang saya sebut. Maka bila kita dah pada ketika kita dah tengok pandangan ini, kita rasa aku yakinlah pandangan dia, maka barulah pada ketika itu kita beramal. Sebab itu ilmu itu 100% keyakinan. Itu ilmu. Dia bukan zan dan dia bukan syak. Ilmu 100%. Maka kalau kita tahu pada hari ini kita telah melakukan suatu perbuatan yang pada masa lalu kita buat, pada masa sekarang kita tahu dan kita salah, sebab keyakinan kita ilmu baru yang kita dapat tu. Sebab itu Al-Imam Syafi'i ada qaul jadid, ada qaul qadim. Pandangan lama, pandangan baru. Salah. Waktu dia dekat sebelum dia ke masjid, pandangan qaul qadim, pandangan lama. Bila dia pergi pindah ke satu tempat,
tempat, dia boleh tukar dari pandangan baru dia berdasarkan situasi keadaan tempat ataupun mungkin dalil datang kat dia. Maka tak semua ulama semua hadis ada kat dia. Itu pun kita kena tahu juga. Tak semua ulama boleh ada semua hadis kat kepala otak dia. Tak semua ustaz yang bercakap itu yang depan dia. Semua hadis dari kepala otak dia mana dia tak ada. Tak apa pula kita pada zaman sekarang tak macam ulama dulu dah. Ulama dulu ingatan mereka sangat hebat. Sekarang ni kita boleh tengok pada kitab. Tak apa pun boleh tengok pada kitab dan pada buah ada. Jadi ulama dia bertukar-tukar pandangan dia sebagai dalil. Abu Hanifah seorang yang dikatakan madrasah ahli ra'yi, pandangan madrasah ahli ra'yi, iaitu pandangan ra'yi itu pendapat pandangan. Sebab Abu Hanifah tidak banyak hadis yang sampai ke dia. Imam Malik kan duduk Madinah, Imam Malik duduk Madinah berpuluh-puluh hadis dekat dia. Maka sebab itu berbeza pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik dengan pandangan Abu Hanifah. Berbeza dengan pandangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mengaji dengan anak murid Abu Hanifah, Abu Yusuf, Qadi Abu Yusuf Syaibani. Kemudian dia mengaji Imam Malik, Imam Malik mazhab Imam. Kemudian dia ambil pandangan Abu Hanifah, pandangan Imam Malik, dia tengok, dia gabung, dia keluar satu pandangan dia pula jadi mazhab. Sebab itu Imam Syafi'i anak murid yang hebat Imam Malik. Sebelum nak jadi anak murid Imam Malik, Imam Syafi'i telah menghafal Muwatta. Bapa tu nak menghafal Muwatta Malik dalam kepala otak dia. Datang jumpa Imam Malik duduk bawah rumah dia, ada interview. Nak jadi anak murid dia, ada interview dulu lagi tak. Maka dia tengok apa nama, mula-mula Imam Malik tak mau terima dia jadi anak murid. Tapi bila dia kata dia hafal Muwatta, lain. Imam Malik baca Muwatta pada aku. Baca ini hebat orang lelaki ni. Ambil dia anak murid yang paling hebat, yang paling bagus IQ-nya dia ambil dari ulama. Ambil dia train. Kita ni yang paling lemah IQ mengajar ilmu. Yang paling lemah dalam bidang sains, teknologi, matematik, mengajar agama. Bukan sebab minat, sebab Allah kata tempat lain tak boleh nak pergi. Kos lain tak boleh nak pergi, ambil kos mengajar Islam je. Dia sendiri bukan niatnya nak dapat ilmu lah. Dia sebab dia tak dapat. Dah Imam Malik pilih anak-anak murid ni. Bila dia jadi anak murid Imam Malik, Imam Syafi'i pergi mana saja mewakili pandangan Imam Malik. Tapi bila Imam Syafi'i balik ke tempat dia, bila Imam Syafi'i keluar, dia merantau, patah balik dekat tempat Imam Malik, dia bagi satu pandangan yang lain. Ni anak-anak murid Imam Malik semua dia benci ya? Apa ni dalil ni kita ni? Hang ni tak ingat, tak kenal dah sepuluh lah. Ini pandangan mazhab Malik. Hamba pandangan mazhab mana ni? Imam Syafi'i sesat, Imam Syafi'i dituduh Rafidah. Sebab pandangan berbeza. Maka benda tu dah berlaku-laku dah. Maka tak heranlah pada waktu ini yang zaman teknologi dah berkembang, orang boleh dapat ilmu, boleh penting saja boleh tahu. Nak bohong apa lagi, ustaz boleh bohong lah. Maka sampai kat sini mungkin ada orang bawa pandangan yang berbeza. Tiba-tiba orang kampung sini tak setuju. Sebab yang telah kita buat lama ni, itu laku nenek kita buat. Datang dia ni dulu elok, belajar kat kita tempat kita ni. Dia pergi luar, dia patah balik, dia bawa ajaran baru. Bukan ajaran baru, ilmu tu dia berkembang. Bila berkembang, sampai ajaran yang agak berlainan dengan masyarakat setempat. Kerana tidak semua amalan masyarakat setempat mesti betul. Maka bila disampaikan itu jadi konflik lah. Maka konflik itulah yang kita perlu tangani dengan betul. Bukan dengan emosi, tapi dengan kembali balik tujuan kita mengaji dan ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla, nak kena ilmu, itu saja. Bukan nak gaduh, nak ilmu. Yang mana yang telah kita tahu, okey, pandangan ni kata kudus subuh tak ada. Tiba-tiba ada orang ni nak juga kudus subuh. Yang nak gaduh tu kenapa? Tak apa, nak kudus lah. Yang mana nak kudus sila kan, tak ada masalah. Sebab you punya pandangan macam tu. Sebab ni pada sebenarnya bukan bapak kata sebenarnya, okey tak apa, silakan kuno, tak ada masalah. Tiba-tiba tak ada orang imam, imam tak lewat, imam
yang selalu jadi imam baca Quran dah terlewat. Oh alamak, lambat dah ni jadi imam lah. Dia tak mau. Jadi tolak. Tiba-tiba dia tak kena subuh. Udah, bising kan. Sesat, apa ni, wahabi.